Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aisyah binti Muhammad Aris yang merupakan cikgu di SMK Buluran. Saya mengajar RBT, Sains Rumah Tangga, Matematik dan Pendidikan Seni. Okey, dari sini pun rasa boleh nampak kan saya dah merentasi beberapa bidang kan, betul tak? So, walau bagaimanapun subjek-subjek yang saya ajar merupakan satu kelompok yang sama, iaitu berkaitan dengan STEM. Okey. Baiklah. Persoalan yang pertama, mengapakah anda ingin menyertai program Duta Guru? Begini, saya ingin menyertai program Duta Guru ini kerana saya cuba cabar diri saya untuk memantapkan lagi kaedah PDP saya agar lebih berkualiti. Selain itu, saya mengambil peluang kemasan ini demi kemenjadian murid saya yang masih memerlukan pelbagai input-input STEM yang terkini. Memandangkan kami di luar bandar, sekolah di luar bandar, oleh itu saya perlu mencari peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Selain itu, saya mengikuti program ini kerana saya tahu program ini mampu menjadi platform kepada saya bagi mencabar idea-idea baru untuk melakukan sesuatu inovasi. Dan secara tidak langsung, pembudayaan kebat dalam PDP dapat saya wujudkan. Baiklah, persoalan yang kedua adalah berkaitan dengan projek STEM inovasi yang pernah saya laksanakan. Projek ini merupakan kerjasama pihak sekolah dan EPRT dalam program peduli murid dengan menghasilkan bahan PDP bagi murid-murid yang sedang menjalani PDP ada rumah dan terkesan akibat pandemik. Buku ini merupakan satu buku pembelajaran berasaskan projek. Buku ini saya terapkan 5 elemen PDPC yang saya namakan sebagai kaedah PIS. Untuk pengetahuan semua, P merupakan akronim kepada persepsi, di mana di bahagian ini soalan-soalan yang diberikan adalah mengkehendakkan murid-murid memberikan definisi, terma-terma penting, konsep-konsep. Ini merupakan KBR. KBR maksudnya kemahiran berfikir aras rendah. Murid-murid di bahagian persepsi merupakan asas kepada sesuatu tahap pembelajaran. Baiklah. Yang kedua adalah E ataupun kita kenali sebagai eksplorasi. Di bahagian eksplorasi ni biasanya soalan lebih kepada meminta murid-murid memberikan contoh, memberikan punca-punca, langkah-langkah mengatasi, kesan-kesan daripada menggunakan kesan-kesan daripada obesiti, cara-cara menyelesaikan sesuatu masalah, begitu. Okey. E yang kedua ataupun kita panggil yang ketiga, elemen yang ketiga adalah ekspresi, di mana murid-murid perlu mencipta, biasanya mencipta sesuatu, mereka sesuatu, membanding bezakan sesuatu. Di sini bermulalah satu kemahiran berfikir aras tinggi. Meminta murid-murid, kita mendorong, merangsang murid-murid untuk berfikir untuk mendapatkan satu persoalan, menyelesaikan sesuatu persoalan. Okey, seterusnya kita balik kepada A. A adalah satu elemen yang saya namakan sebagai apresiasi, di mana murid-murid perlu membuat satu penceritaan atau karangan pendek ataupun rumusan
yang berkaitan dengan projek ataupun perkara-perkara benda-benda yang dicipta dalam buku ini. Dia perlu mengaitkan, mereka perlu mengaitkan mungkin konsep-konsep yang berada di persepsi. Okey, selain itu, di bahagian apresiasi ini, biasanya soalan yang dibina, saya bina menggunakan soalan-soalan yang meminta mereka menyatakan perasaan mereka ataupun pengalaman mereka semasa menyelesaikan, dalam proses menyelesaikan projek ini. Mereka perlu jujur, kemungkinan mungkin mereka meluahkan apa yang mereka rasa. Yang terakhir adalah S, iaitu share it, maksudnya sharing. Okey, murid-murid dikehendaki untuk berkongsi dengan rakan-rakan mereka berkaitan apa yang mereka cipta, apa inovasi yang mereka buat, seperti itu. Apa projek yang mereka hasilkan. Okey, buku ini saya inspirasikan kepada pembudayaan kibat. Walau bagaimanapun, bukan sekadar pembudayaan kibat. Malah saya menerapkan, saya menggunakan tools Part 21 dalam buku ini. Iaitu seperti peta konsep IT. Okey. Istimewanya buku ini, saya juga membina satu persoalan yang meminta murid-murid memberikan nilai-nilai murni, di mana saya cuba untuk merangsang murid-murid membina sasiah diri yang sangat tinggi, dapat menilai apa nilai murni yang mereka perolehi daripada projek tersebut. Okey. Saya menghasilkan buku ini bukan sekadar dapat memandu murid-murid dengan persoalan-persoalan yang meminta murid berfikir. Buku ini juga adalah satu inisiatif kepada guru-guru untuk memandu murid-murid mereka atau mendorong murid-murid mereka mencapai TP yang paling tinggi, iaitu TP 6. Baiklah. Saya menghasilkan buku ini dengan memandu murid-murid dengan persoalan-persoalan yang meminta murid-murid berfikir. Bukan setakat berfikir, tapi menilai. Okey, mencipta. Okey. Memandangkan saya mengajar pelbagai subjek, saya hasilkan buku ini dengan menggabungkan 4 subjek dalam satu buku, iaitu RBT, Maths, SRT dan Pendidikan Seni Visual. Buku ini bukan terhad kepada satu mata pelajaran, tapi boleh digunakan untuk subjek-subjek yang saya nyatakan tadi. Malah untuk sains juga boleh, sebab dia melibatkan ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sains juga. Okey, buku ini bukan sekadar menyelesaikan projek. Bahkan buku ini adalah salah satu cara untuk mendorong murid melakukan projek-projek secara individu ataupun berkumpulan. Kerana setiap murid-murid biasanya kita dorong mereka untuk menyelesaikan atau menghasilkan sesuatu projek bagi memudahkan guru-guru memberikan markah PBD. Setakat ini perkongsian saya. Akhir kata daripada saya, jadikanlah PDP itu sesuatu yang menyeronokkan
agar dapat melahirkan murid-murid yang kreatif dan inovasi. Perkara-perkara yang menyeronokkan biasanya akan memudahkan kita mengingati sesuatu yang kita pelajari. Bagi saya, keseronokan itu satu motivasi dan rangsangan kepada diri untuk sentiasa berfikir. Renung-renungkan. Terima kasih.